Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. InsyaAllah hari ini Mukadimah akan sambung pembelajaran kita bagi subjek Pendidikan Syariah Islamiyah bagi topik mutlak dan muqayyad bahagian yang kedua, di mana kita akan melihat perkara ketiga dan keempat yang perlu dikuasai oleh para pelajar dalam topik ini. Dari sudut pengertian lafaz mutlak, muqayyad, hukum dan juga contoh-contoh telah Mukadimah ajarkan di dalam video yang pertama. Jadi untuk hari ini kita akan tengok analisis perbezaan antara lafaz. Lafaz apa? Lafaz mutlak dan juga am, muqayyad dan juga khas, yang mana analisis perbezaan ini sangat berkaitan dengan topik sebelum ini. Okay, dan yang keempat kita akan tengok apakah kepentingan dan ruang lingkup pelaksanaan kaedah mutlak dan muqayyad ini berdasarkan beberapa contoh situasi. Okey, kita masuk kepada yang pertama. Kita akan cuba analisis apakah bezanya antara am dan juga mutlak dan juga khas dan muqayyad. Apa perbezaan antara kedua-dua inilah, dua-dua perkara ini kan. Jadi kita tengok yang pertama lah, am dan juga mutlak. Okey, kita tengok dari aspek maksud. Dari aspek maksud pun ada perbezaan lah antara am dan juga mutlak. Yang pertama dari sudut maksud, am ni membawa maksud semua juzuk daripada makna tersebut. Juga disebut sebagai umum syumul. Contoh yang diberikan adalah ar-rajul. Maksudnya kita kena ingat kata kunci di sini meliputi semua juzuk. Okey, manakala mutlak ini perbincangannya adalah dari sudut hakikat. Yang mana hakikat ni berkait rapat dengan sifat bagi perkara tersebut. Juga disebut sebagai umumul badal. Contoh diberikan adalah rajulun. Sama juga rajul. Dan yang belah kiri tadi ar-rajul, ini adalah rajulun. Okey, kita tengok maksud. Contoh tadi kan. Okey, am dibagi maksud ar-rajul. Ar-rajul ni apa dia? Lelaki lelaki. Lafaz bentuk am yang ada dalam perkataan ar-rajul ni adalah alif lam al-istighraqiyah. Maksudnya semua juzuk lelaki termasuk di dalam perkataan ini, dalam maksud ar-rajul. Maksudnya lelaki itu tak kisahlah lelaki itu macam mana, semua yang ada kat dalam muka bumi ni yang kita faham sebagai lelaki termasuk dalam maksud ar-rajul. Itu maksud dia. Okey, manakala mutlak, tadi yang Mukadimah kata mutlak ni berkaitan dengan sifat ataupun hakikat kepada benda tersebut lah. Okey, contohnya rajulun, seorang lelaki lelaki juga. Okey, kita tengok apa sifat yang dikaitkan dengan rajulun ni. Tak ada kan? Rajulun ni tak ada apa-apa sifat. Apa sifat dia? Lelaki yang bagaimana? Tidak dinyatakan sifatnya. Jadi disebabkan lelaki yang bagaimana ataupun sifat kepada lelaki itu tidak dinyatakan, disebabkan itulah kita kata perkataan rajul ini merupakan perkataan yang mutlak. Kerana apa? Tak ada sifat yang dikaitkan dengannya, dengan perkataan rajulun tersebut. Itu beza dia. Kalau am ni dia berbincang tentang juzuk, maksudnya berbincang tentang kategori tu, siapa yang termasuk dalam kategori tu. Tapi kalau mutlak ni berbincang tentang sifat, apa benda yang mengaitkan dengan benda tersebut. Okey, kalau tak ada sifat yang dikaitkan, maka kita kata benda tu mutlak lah, sebab tak ada sifat kan. Okey, kita tengok contoh lah. Okey, contoh diberikan at'im at-tullab. Untuk contoh yang pertama lah, untuk am kan, at'im at-tullab, yang membawa maksud berikan makanan kepada semua murid. Ini adalah arahan sebab at'im ni adalah fi'il amar. Berikan makanan kepada semua murid. At-tullab, dengan maksudnya tiada pengecualian dalam arahan ini. Maksudnya bila kita kata semua murid ni, tak boleh ada pengecualian langsung lah. Semua murid yang ada pada waktu itu, semua yang kita kata murid lah, semua yang bergelar murid perlu diberi makan. Itu maksud dia. Okey, kalau kita tengok pula contoh bagi mutlak. Ingat mutlak ni berkaitan dengan sifat. Sifat yang dikaitkan. Dia kata arahan yang diberikan at'im taliban, berikan makanan kepada seorang murid. At'im fi'il amar, jadi arahan beri makan kepada seorang murid. Okey, taliban ini adalah mutlak, di mana dia tidak dikaitkan dengan apa-apa sifat. Maksudnya murid yang siapa murid tu? Murid yang bagaimana? Apa sifatnya? Tidak dinyatakan.
Jadi disebabkan lafaz ini bersifat mutlak. Maksudnya mana-mana murid pun boleh lah, murid yang tak ada apa-apa lah, tak kisahlah sifat yang macam mana pun, memadai kalau kita bagi mana-mana murid, seorang murid daripada murid-murid yang ramai itu makanan. Cukup memadai untuk kita kata memenuhi arahan yang dinyatakan dalam ayat inilah, at'im taliban. Okey. Kalau kita tengok memang ada tulis kat situ kan, boleh beri makanan kepada sesiapa sahaja murid. Jika sudah beri seorang, maka tercapailah maksud ayat tersebut. Itulah yang kita katakan sebagai umumul badal. Okey. Bagi seorang dah memadai. Bagi seorang tu kira dah orang kata capai maksud tersebut lah. Tak perlu nak kena bagi semua baru tercapai perintah daripada ayat tu, tak. Dia tak macam mutlak ni dia kena bagi semua, nak tak nak memang kena semua. Okey, tak boleh ada pengecualian. Okey, itu adalah dari aspek contoh lah. Kita pergi kepada aspek huruf pengecualian lah, huruf al-istithna. Okey, kita tengok dari sudut am, boleh digunakan dalam ayat yang mempunyai lafaz am. Maksudnya huruf al-istisna ni apa dia? Huruf illa lah. Illa, itu kecualian. Kita tengok ayat dalam surah Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sesungguhnya manusia. Okey, kalau di sini perkataan al-insan adalah semua manusia. Semua manusia. Manusia lafaz am lah. Merupakan lafaz am. Merangkumi semualah. Semua manusia kat atas muka bumi ini adalah berada di dalam kerugian, kecuali, okay, kita bayangkan semua ini adalah semua manusia yang maknanya membuat gambar tu dalam bulatan tu adalah semua manusia. Semua manusia ini adalah berada dalam keadaan rugi. Tetapi kecuali illa, kecuali mereka yang beriman dan beramal soleh. Maksudnya daripada yang ramai-ramai ni kita boleh kecualikan sikit. Contohlah banyak ni. Ini adalah mereka yang tak rugi, mereka yang untung lah. Yang mana kenapa dia orang ni tak rugi? Sebab mereka ni adalah orang yang beriman, beramal soleh, dan berpesan-pesan. Jadi kalau berdasarkan gambar ni, kita bolehlah nak kecualikan sebahagian daripada jumlah yang besar. Sebab insan kat situ merangkumi semua. Semua tu banyak lah kan. Jadi disebabkan itu lafaz illa ini boleh digunakan dalam ayat yang mempunyai lafaz am, tak ada masalah. Berbeza dengan mutlak, tidak boleh digunakan dalam lafaz mutlak. Contoh di bagi ayat kan, ini bukan ayat Quran rasanya ni, ini adalah bahasa Arab lah. Contohnya, inna insana khasirun, sesungguhnya seorang manusia itu rugi. Seorang, dia buat bulatan, dia kata seorang. Okay, seorang manusia ni rugi. Tiba-tiba kita nak tambah seorang manusia itu rugi kecuali seorang. Macam mana kita maksudkan? Okey, macam mana kita maksudkan seorang manusia itu, seorang manusia rugi kecuali seorang? Macam mana kita nak faham ayat ni? Kita tak faham kan? Sebab dah kat situ dah ada seorang. Macam mana kita nak kecualikan seorang pula? Jadi disebabkan itulah illa ini tidak boleh digunakan bagi lafaz mutlak. Okey. Contohnya lah, itu maksudnya. Okey, dari sudut hukum pula, lafaz am tercapai apabila terlaksana semua juzuk lafaz am dalam nas. Contohnya adalah kewajipan menjauhi semua kemudaratan. La darara wa la dirar. Ini adalah lafaz am. Lafaz am. La darar ini adalah lafaz am yang mana dalam bentuk la an-nafiyah. Ni la nafiyah ni. Jadi hukum wajib menjauhi semua. Maksudnya tak ada pengecualian. Tak ada pengecualian mudarat mana yang kita boleh guna ataupun kita boleh buat, tak ada. Jadi disebabkan ini adalah merupakan contoh am, maka kita wajib untuk melanjauhi semualah supaya kita dapat memenuhi tuntutan daripada hadis ini. Okey, kalau mutlak pula berbeza. Hukum mutlak yang diperintahkan tidak menunjukkan maksud semua juzuk. Melaksana satu juzuk sudah dikira sebagai tercapai hukum. Berdasarkan ayat innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Di perkataan baqarah ini kita lihat bermaksud lembu. Lembu yang bagaimana?
Lembu yang bagaimana? Lembu yang kecil ke, yang besar ke? Tidak dinyatakan sifatnya. Disebabkan itu, kalau memadailah daripada banyak-banyak lembu, kita sembelih satu ekor lembu sahaja. Maksudnya daripada ayat ni lah. Ayat ni kan Allah perintahkan Bani Israel untuk menyembelih seekor lembu kan. Memadailah Bani Israel pada waktu berdasarkan ayat itu untuk menyembelih seekor lembu yang mana-mana sahaja. Maksudnya lembu yang tidak orang kata spesifik lah, lembu yang macam mana. Itu yang dimaksudkan dengan hukum bagi ayat mutlak. Melaksanakan satu juzuk sudah dikira tercapailah hukum daripada ayat tersebut. Dan muqayyad, ada satu sahaja aspek perbezaannya lah dari sudut maksud dan juga contoh. Khas ni adalah berkaitan lafaz tertentu yang khusus seperti nama khas Zaidun, Umar, Malaysia, atau melibatkan bilangan Asyara, Ahada Asyar dan sebagainya. Yang mana kalau kita tengok dalam ayat Quran, yang mana menunjukkan bilangan sebagai contoh 10 orang miskin, maka itu merupakan ayat yang khas. Berbeza dengan muqayyad. Muqayyad ni merupakan berkaitan dengan lafaz yang mempunyai sifat yang mengikatnya. Kalau di dalam bahasa Arab kita belajar ini berkaitan dengan na'at na'at. Yang mana kalau berkata contoh yang diberikan, rajulun maliziyun, lelaki, apa sifat lelaki tu? Malaysia, berwarga negara Malaysia. Okey. Imra'atun mu'minatun, wanita apa sifatnya? Sifatnya adalah beriman, mukminatun. Jadi ini adalah sifat yang dikaitkan dengan wanita ataupun yang ditakyidkan kepada wanita ini. Jadi senang nak faham lah. Khas ini berkaitan dengan nama-nama khas lah. Zaid, Umar, Malaysia, negara-negara lah. Ataupun khas ni juga contoh-contohnya adalah melibatkan ayat-ayat yang ada bilangan, adat kat situ kan, 10 dan sebagainya. Berbeza dengan muqayyad, memang muqayyad ni dia berkaitan dengan sifat yang dikaitkan dengan perkataan sebelumnya. Contoh tadi, rajulun maliziyun, lelaki tu, apa sifat yang dikaitkan dengan dia? Lelaki tu adalah orang yang berwarga negara Malaysia. Imra'atun mu'minatun, wanita tersebut, apa sifat dia? Sifat yang dikaitkan wanita yang beriman. Jadi itu adalah aspek perbezaan antara khas dan juga muqayyad. Okey, kita pergi kepada kepentingan memahami mutlak dan muqayyad lah. Okay, yang pertama, untuk memandu ijtihad dengan lebih tepat. Yang kedua, mengaplikasi lafaz mutlak muqayyad pada cabang hukum yang betul. Dan yang ketiga, tidak mentafsirkan sesuatu lafaz mutlak sewenang-wenangnya. Dan yang keempat, hukum yang dikeluarkan adalah tepat. Jadi sangat penting anak-anak murid sekalian, untuk kita belajar berkenaan dengan mutlak muqayyad. Kerana hari-hari apabila kita membaca Al-Quran dan kita membaca terjemahannya, kita akan dapati ayat-ayat mutlak itu masih lagi dibaca. Kita masih ada baca ayat tersebut. Sekiranya kita tidak belajar tentang mutlak muqayyad ini, maka dibimbangi berlakulah isu salah tafsir salah tafsir ataupun salah faham terhadap ayat tersebut. Jadi kaedah ini sangat pentinglah untuk dipelajari sebagai asas dalam berinteraksi dengan dalil-dalil daripada Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Jadi itu adalah kepentingan memahami mutlak dan muqayyad. Ruang lingkup pelaksanaan menggunakan kaedah mutlak muqayyad ni, apa orang kata batas-batas pelaksanaan dia? Okay, yang pertama, kita kena faham kaedah mutlak muqayyad ini terpakai dalam semua nas Al-Quran dan juga hadis. Maksudnya selagi mana dalil itu datang daripada Al-Quran dan juga hadis, maka kaedah ini boleh terpakai. Kaedah mutlak, iaitu dari sudut kaedah mutlak pula, makna mutlak ataupun makna mutlak tersebut terpakai selagi mana tiada dalil yang mengikatnya. Contoh tadi apa? Contoh yang kita belajar sebelum ni, raqabah kan? Raqabah tu maksud dia apa? Hamba. Dalam isu kafarah kepada nazar kan, kafarah sumpah, Allah tak ikat perkataan raqabah ni. Perkataan raqabah di dalam Al-Quran ni tidak diikat dengan apa-apa sifat. Raqabah yang bagaimana? Raqabah yang mukminah ke ataupun raqabah yang kafirah?
Raqabah yang beriman ke ataupun raqabah yang kafir? Hamba yang bagaimana yang disebut di dalam ayat tu? Jadi disebabkan tidak dinyatakan, maka kita beramal dengan makna yang umum ini. Jadi kalau maklumat nak ulang balik, maklumat boleh ulang balik lah. Yang mana dalam isu membebaskan hamba, hukuman ataupun denda membebaskan hamba bagi mereka yang melanggar sumpah ini. Kalau orang tu melanggar sumpah, dia perlu membebaskan hamba. Hamba tu terpulang lah sama ada hamba tu beragama Islam ataupun tidak. Kalau dia membebaskan yang beragama Islam pun dikira sah, dikira tercapai lah ataupun terlaksana dendanya, ataupun kalau dia membebaskan hamba yang kafir pun sudah mencukupi. Jadi tak kisah yang mana-mana kan. Okey, begitu juga dengan muqayyad. Sifat yang mengikutnya terpakai selagi tiada dalil yang mengabaikan sifat itu. Contoh dia apa? Contoh tentang isu haram makan darah yang mengalir. Daman masfuhan. Allah sebut di dalam Al-Quran berkaitan dengan darah yang haram dimakan, iaitu daman masfuhan berdasarkan surah Al-An'am. Illa an yakuna maitatan aw daman masfuhan, kecuali jika makanan itu adalah bangkai atau darah yang mengalir. Jadi kita tengok masfuhan di sini adalah ciri-ciri sifat iaitu mengalir. Mengalir yang mana merupakan sifat kepada darah yang diharamkan. Jadi ruang lingkup dalam aspek dalam kaedah muqayyad ni adalah selagi mana tiada dalil yang membatalkan ataupun mengabaikan sifat masfuhan ini, maka kita perlu beramal dengan hukum yang ada di dalam ini, iaitu hukum haram makan darah yang mengalir. Itu maksudnya dari sudut ruang lingkup pelaksanaan menggunakan kaedah mutlak dan muqayyad. Okey, itu secara ringkaslah berkenaan dengan topik mutlak dan muqayyad. Jangan risau, topik ini sebenarnya tidaklah susah, tidaklah memerlukan untuk kita menghafal kesemua dalil itu secara terperinci. Yang paling penting bagi para pelajar sekalian adalah yang pertama, perlu memahami apakah maksud lafaz, maksud lafaz mutlak, apakah maksud lafaz muqayyad, dan mengetahui apakah contoh-contoh bagi setiap satu. Oleh itu, maklumat dah sediakanlah satu ringkasan bagi topik ini berserta contoh dan juga dalilnya untuk kita lebih ingatlah. Kita ulang balik berdasarkan video yang pertama sebelum ini. Contoh kita tengok bagi mutlak, apa contoh-contoh dalil yang disebutkan di dalam buku teks Yang pertama, dalil au kiswatuhum au tahriru raqabah. Perkataan apa kat sini? Raqabah. Ini isu apa? Isu nazar ataupun sumpah. Kafarah bagi mereka yang melanggar nazar ataupun sumpah. Okey, itu contoh yang pertama lah untuk mutlak. Contoh yang kedua, wa ummahatu nisaikum. So ini adalah perkataannya lah, ibu-ibu mertua. Isu dia apa? Isu dia berkenaan dengan hukum menantu berkahwin dengan ibu mertua lah. Okey, yang ketiga, wali. Yang ketiga berkenaan dengan wali. Lafaz perkataan wali ini dia tidak dikaitkan dengan apa-apa sifat. Wali yang bagaimana? Wali yang mujbir ke ataupun wali ghairu mujbir? Wali yang wali itu mestilah atuk ke ataupun wali itu abang dan sebagainya. Perkara sifat tersebut tidak disebutkan di dalam hadis ini. Jadi disebabkan itu dia berada di dalam contoh-contoh bagi mutlak. Okey, ingat tiga benda ni: raqabah, ummahatun nisaikum dan juga wali. Okey, contoh pula bagi kaedah mutlak tetapi dia ada dalil yang mengikat. Maksudnya ada dua dalil dekat sini. Kita tengok. Dalil yang pertama daripada Al-Quran, yang mana Allah menyebut perkataan wasiyah, min ba'di wasiyatin yusi biha aw dain. Isu apa? Isu wasiat. Okey, di dalam Al-Quran perkataan wasiyah kat sini
pada asalnya adalah mutlak. Maksudnya wasiat dalam ayat ini tidak ditentukan kadarnya. Apa sifat wasiat tersebut tidak dinyatakan di dalam Al-Quran. Tetapi datang dalil yang kedua daripada hadis, yang mana Nabi bersabda, "Ats-tsulusu wath-tsulusu katsir." 1/3 dan 1/3 itu adalah banyak. Dengan erti kata, dalil yang kedua ini telah mengikat dalil yang pertama dengan sifat apa? Sifat 1/3. Maksudnya hukum yang terpakai bagi isu wasiat adalah wasiat itu tidak boleh melebihi kadar 1/3. Itu maksud dia. Okay, yang ketiga, kita tengok dua contoh bagi lafaz muqayyad yang disebutkan di dalam buku lah. Yang pertama, faman lam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'ain. Isu apa ni? Isu kafarah jugalah, tapi kafarah zihar yang mana dendanya adalah dia kena berpuasa 2 bulan berturut-turut. So sifat di sini apa dia? Mutatabi'ain. Dan yang kedua adalah illa an yakuna maitatan aw daman masfuha. Ini isu apa? Isu darah yang mengalir, daman masfuhan. Maksudnya darah yang diharamkan adalah darah yang bersifat mengalir. Okey. Dan yang keempat adalah contoh bagi muqayyad yang diabaikan. Maksudnya dalam Al-Quran tu dalam ayat tersebut ada sifat yang dikaitkan, tetapi sifat tersebut telah diabaikan lah. Contohnya apa? Wa rabaibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihinna fa illam takunu dakhaltum bihinna. Kalau para pelajar ataupun anak nombor perasan, ada dua lafaz yang berwarna merah, fi hujurikum dan juga allati dakhaltum bihinna. Lafaz yang pertama ini telah diabaikan. Maksudnya kisahnya ataupun masalah yang terkandung dalam ayat ini adalah berkenaan dengan hukum bapa tiri berkahwin dengan anak tirinya dalam situasi dia belum bersetubuh dengan isterinya ataupun telah bersetubuh dengan isterinya lah. So apakah perkara yang menyebabkan bapa tiri itu tidak boleh berkahwin dengan anak tiri selama-lamanya adalah apabila bapa tiri tersebut telah bersetubuh dengan ibu ataupun isterinya. Jadi automatik diharamkanlah berkahwin. Jadi perkataan fi hujurikum ini adalah muqayyad ataupun sifat yang diabaikan lah, tidak terpakai. Kalau nak lebih faham, boleh rujuklah dalam bahagian yang pertama lah untuk mutlaq al-muqayyad ini. Okey. Jadi untuk peringkat awal ni, mohon mengharapkan anak-anak murid sekalian dan para pelajar semua dapatlah gambaran sedikit sebanyak berkenaan dengan mutlaq muqayyad. Mungkin perlukan lebih banyak latihan lah supaya dapat kita tentukan lah bagaimana nak menjawab soalan-soalan berkaitan dengan mutlaq muqayyad. Okey, kita pergi kepada lebih kurang 2 atau 3 soalan lah yang boleh kita buat analisis berkaitan dengan situasi. Untuk reflekskan diri ni, para pelajar boleh rujuk dalam buku teks. Memang ada di dalam buku teks soalan yang boleh kita cubalah buat latihan supaya kita dapat faham lagi lah topik mutlaq dan muqayyad ni. Okey, yang pertama kita tengok. Okey, soalan dia, analisis situasi berikut, kemudian bincangkan cara mempraktikkan kaedah mutlaq muqayyad yang tepat. Okey, macam mana ini pandangan peribadi muklimah lah, macam mana pandangan peribadi berdasarkan kaedah-kaedah yang sesuai untuk menjawab soalan-soalan analisis seperti inilah. Kita tengok. Okey, diberi situasi dia, Musa mempunyai harta hanya sebanyak RM10,000 di dalam bank. Ingat cerita dia, Musa dia ada harta sebanyak berapa? Sebanyak 10,000. Kemudian beliau telah mewasiatkan 5,000 untuk diserahkan kepada rumah anak yatim selepas dia meninggal dunia. Okey, kita ingat balik isu wasiat ini berada di dalam kaedah yang mana? Okey, berdasarkan ringkasan yang tadi maklumat dah buat, jadi isu wasiat ini berada di dalam kaedah muqayyad mutlaq yang mempunyai
dalil taqyid. Okey, apa contoh dalil ataupun apa dalil yang sesuai untuk menerangkan mengenai situasi ni? Okey, ini dalilnya lah. Min ba'di wasiyatin yusi biha aw dain. Yang mana dalil yang pertama ini daripada Al-Quran telah ditakyidkan dengan dalil yang kedua daripada hadis. Okey, nyatakan apa dalilnya lah. Kalau anak-anak pelajar nyatakan yang kedua ni pun aslusu waslusu kathir pun sudah memadai lah. Okay, jadi huraian, bagaimana kita nak buat huraian? Okay, huraian yang kita boleh buat bagi contoh ini adalah, kita katalah ayat berkenaan dengan berkenaan dengan wasiat telah ditakyidkan berdasarkan hadis kedua, hadis di atas, di mana kadar wasiat mestilah tidak lebih 1/3. Jadi kalau kita tengok balik kepada situasi, dia kata Musa dia ada 10,000 tapi dia wasiatkan 5,000. Okay, kita kira sikit, 5,000 bahagi dengan 10,000 bersamaan dengan 1/2. Jadi lebih kan, 1/2 tu lebih daripada kadar wasiat yang sepatutnya, iaitu 1/3 tadi kan. Okay, jadi kesimpulan yang kita boleh buat adalah apakah hukum bagi Musa ni untuk mewasiatkan 1/2. Jadi kita boleh katakan wasiat Musa, kesimpulannya adalah wasiat Musa ini tidak sah kerana melebihi kadar 1/3. Jadi ini adalah contoh macam mana nak menjawab situasi yang pertama. Okey, kita pergi pula kepada situasi yang kedua. Apa situasinya, kita tengok okey, situasi diberikan Zamri melakukan zihar kepada isterinya. Ingat isu ni adalah isu zihar. Dia terpaksa melakukan kafarah dengan berpuasa selama 2 bulan. Namun dia melakukan puasa tersebut secara selang-seli. Okey, apa kata kunci dekat sini? Yang pertama, kata kuncinya adalah zihar. Okey, zihar berkaitan dengan kafarahnya adalah berpuasa 2 bulan berturut-turut. Okey, kita cuba ingat balik isu zihar dan juga berpuasa 2 bulan berturut-turut ni di dalam kaedah apa? Okey, ia adalah dalam kaedah muqayyad. Okey, dalam kaedah muqayyad. Okey, kita tengok apa dalil yang sesuai dengan situasi ni, iaitu dalil faman lam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'ain min qabli an yatamassa. Okey, berdasarkan kaedah muqayyad, kita dah belajar bahawa Allah sebut berkenaan dengan kafarah bagi mereka yang melakukan zihar, di mana seseorang itu perlu wajib berpuasa 2 bulan secara macam mana? Secara berturut-turut berdasarkan lafaz apa? Mutatabi'ain. Okey, itu adalah huraiannya. Kita tengok kesimpulan. Okey, berbalik kepada situasi tadi kan. Dia kata Zamri ni dia membuat kafarah, dia melakukan kafarah lah, tapi dia berpuasa secara 2 bulan itu secara berselang-seli. Okey, berselang-seli. Okey, jadi apa hukum yang sesuai dengan situasi Zamri ni? Jadi apa yang kita kata, kita boleh katakanlah untuk kesimpulan, Zamri Zamri ataupun puasa secara selang-seli ini tidak sah
bagi kafarah zihar. Ataupun kesimpulan lain kita boleh buat, maka tidak cukup untuk bersekadar berpuasa yang dilakukan secara selang-seli. Boleh juga. Tapi yang penting kita kena kembali kepada situasi kat atas tu lah, situasi yang diberikan. Okey, kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Okey, soalan seterusnya diberi situasi. Okey, ini situasi ni mudah sikit lah untuk kita fahamkan. Okey, dibagi tahu Halim dia suka makan limpa. Limpa ni apa? Limpa ni organ lah, organ dalaman lembu kan. Namun dia ditegur oleh rakannya kerana rakannya mengatakan bahawa limpa ini adalah darah. Okey, kisah dia apa? Kisah dia Halim ni dia makan limpa. Tiba-tiba kawan dia nampak, kawan dia kata, tak boleh makan limpa ni. Limpa ni kan darah. Jadi haram contohnya, ataupun ditegur, kenapa makan limpa macam tu kan. Jadi kita tengok balik, isu limpa ni berkait dengan darah kan. Okey, berkait dengan darah. Okey, dalil yang berkaitan dengan darah ni berada dalam kaedah apa? Okey, kaedah muqayyad. Kaedah muqayyad. Apa dalil yang sesuai digunakan bagi situasi yang diberikan ni? Okey, dalilnya adalah illa an yakuna maitatan aw daman masfuhan. Okey, kita boleh kata berdasarkan kaedah muqayyad, Allah telah menyebutkan di dalam Al-Quran, iaitu lafaz daman masfuhan berkaitan dengan larangan atau berkaitan dengan larangan memakan darah yang sifatnya mengalir berdasarkan lafaz apa? Lafaz masfuhan. Lafaz masfuhan iaitu yang telah yang dikaitkan dengan darah tu sendirilah. Okey, jadi kesimpulan yang kita boleh buat daripada situasi Halim, kita boleh katalah tidak salah ataupun halal untuk Halim makan limpa. Kerana apa? Kerana limpa bukan darah yang mengalir. Okey, jadi ini adalah contoh macam mana kita nak aplikasikan kaedah mutlak dan muqayyad ni dalam situasi-situasi dalam kehidupan seharian kita. Okay, kita dah belajar dalam dalil. Okay, jadi macam mana kita nak keluarkan dalil itu dan kita nak keluarkan huraian dan juga kesimpulan yang kita boleh buat bagi situasi tersebut lah. Okay, jadi setakat ini sahaja insyaAllah untuk kelas hari ini, untuk pengajian ataupun bahagian kedua bagi mutlak dan muqayyad. Seperti biasalah, sekiranya ada apa-apa persoalan ataupun ada mungkin kesilapan dari sudut penerangan yang diberikan oleh mu'alimah, boleh tinggalkan komen dekat bawah supaya mu'alimah boleh catat lah dan boleh tulis kembali, perbetulkan kembali lah. Jadi kita akan jumpa lagi insyaAllah dalam kelas yang akan datang. Semoga Allah memberikan kefahaman kepada anak-anak murid mu'alimah yang menonton video ini, insyaAllah, dan semoga Allah mempermudahkanlah urusan dalam menghadapi peperiksaan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.